Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Salam. Dia lagi nak masuk. Sabar, tak accept. Okey, insyaAllah kita mula sekarang. Jadi, tadi macam gua ada bunyi. Masuk bunyi. Okey, sekarang Ustaz share apa yang kita nak belajar pada hari ini. Tak keluar lagi. Okey. Okey, nampak? Aduh, jangan menjerit. Nampak ya? Nampak. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi pada hari ini macam biasa, ya, kita akan mulakan sesi tak nampak lagi. Alah, ini nanti Kang jadi dah setengah jam nanti ni Kang. Tak mula-mula. Okay, mana yang tak nampak? Yang slide yang Ustaz bagi ni, yang Ustaz tunjuk, cuba keluar balik. Lepas tu masuk balik. Okey. Keluar balik, masuk balik. Kalau tak nampak slide yang Ustaz bagi, keluar balik, masuk balik. Okay, mana yang ada dalam ni Ustaz consider nampak lah slide Ustaz kan? Cikgu dah nampak. Alhamdulillah. Kalau dah nampak, Alhamdulillah. Kenapa dia terang tadi? Tak Terima kasih. Tak tahu. Dia dapat belum? Ini pandang belakang. Tu pusing. Ketahuan. Galia. Tu bukan. Cakap tak dengar. Okay, dah? Hai dalam tu lah. Hai kawan tu. Okay. Kat rumah sini bising tak dengar dalam rumah. Ya. Okay, dah ya? Ha? Kita boleh mula? Okay, Ustaz boleh mula sekarang ya? Okay, jadi okey mula. Ya, tak sabar tu. Rasa bukan lebih tak sabar, lebih kepada lapar, kan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita dah dapat jadual pembelajaran di rumah yang baharu 2.0. Jadi inilah jadual kita, iaitu hari Isnin dan juga hari Khamis. Betul. Jadi bukan hari Jumaat je lah. Isnin dan juga Khamis. InsyaAllah hari PDPR 2.0 ni kita akan online jugalah macam ni. Okay. Cumanya kalau tak ada sesi online, Ustaz akan cakap dalam grup WhatsApp. Ustaz akan maklumkan bahawa hari tu tak ada sesi online dengan Ustaz. Ustaz akan bagi secara offline. Okay. Itu sedikit penerangan lah. Dan insyaAllah lagi 2 minggu, lagi 2 minggu kita akan bersemuka. Jadi kita tak perlulah nak susah-susah sesi online macam ni. InsyaAllah dengan kita bersemuka, Ustaz dapat lebih kenal kamu, Ustaz dapat ingat Ustaz dapat ingat muka kamu, nama kamu. Jadi itulah dia. Ustaz lebih prefer yang macam tu. Lebih nikmat mengajar kamu macam tu. Macam tu. Okay, jadi tanpa membuang masa, tengok slide Ustaz lagi. Okay.
seperti biasa. Apa yang bunyi tu? Okey, seperti biasa. Sebelum kita memulakan kita punya pembelajaran, kita akan membaca doa sebelum belajar. Baik, semua tanda tangan sama-sama, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmahmu dan berikan kami rahmat-rahmatmu ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi dengan bacaan doa tadi, kita harap Allah berikan kita semua kesenangan dalam belajar. Ya. Okey, yang lain boleh Ustaz minta kerjasama, matikan dulu mic. Matikan. Sebab risau. Tutup dulu mic. Okey, barulah. Okey, semua tak ada apa-apa gangguan lagi kan? Okey. Baik, pada hari ini apa yang kita akan belajar? Okey, kalau okey, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tajuk dia kenali saya. Tajuk dia kenali saya ataupun secara khususnya kita akan belajar tentang kedudukan hamzah. Kedudukan hamzah ini ada dalam tajuk apa? Tajuk Jawi. Okey, cuba tengok buku teks masing-masing. Ambil buku teks masing-masing. Buka muka surat berapa? Cari tajuk dia. Muka surat 58. Muka surat 58 hingga 61. Okey, boleh buka buku teks masing-masing. Muka surat 58 hingga 61. Kita akan belajar tentang kedudukan hamzah. Okey. Oh, dah. Oh, lajulah Lisha. Bagus, bagus. Yang lain dah belum? Yang lain pun bagus juga. Tak ada masalah. Okey. Jadi, ini dia tajuk dia kan? Mana? Tak ada. Hilang. Okey. Jadi, muka surat ni kita akan belajar tentang kedudukan hamzah. Kedudukan hamzah ini, kalau kamu semua lihat pada slide yang Ustaz dah berikan, Ustaz simpelkan dia. Macam dalam buku, dia terlalu susah kita nak grab apa yang kita nak belajar pada hari ini. Baik, secara basicnya, secara asasnya, kedudukan hamzah ada 5. Ya, tengok slide yang Ustaz beri, yang Ustaz dah buat. Ada 5. Iaitu yang pertama, kedudukan hamzah itu berada di atas alif. Itu yang pertama, hamzah berada di atas alif. Okey. Ya, hamzah berada di atas alif. Yang kedua, hamzah di bawah huruf alif. Hamzah tu ada di bawah huruf alif. Ni hamzah, okey, ni alif, di bawah alif. Yang ketiga, hamzah 3/4 daripada garisan. 3/4 daripada garisan. Ni garisan. Okey, nampak ni alif. Dia 3/4. 3/4 daripada alif di atas garisan. Yang keempat apa dia? Yang keempat hamzah setara dengan garisan. Maksudnya hamzah itu ada di atas garisan. Dan yang kelima, hamzah berumah. Hamzah ni ada rumah. Dia tak macam ni tak ada rumah. Ni dia ada rumah. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Kenapa? Okey, yang setakat ni 5 perkara ni faham? 5 aspek hamzah ni. 5 kedudukan hamzah ni semua boleh faham ya? Okey. Jadi sebelum tak kita dengar. Ya. Tak dengar. Tak dengar. Dengar ke tak dengar? Kejap Tak cakap dengar, cakap dengar. kejap dengar. Tak dengar. Tak dengar yang sampai mana tadi? Apa yang cikgu cakap lah. Yelah, dari mana banyak cikgu cakap? Entahlah. Okey, baik. Okey, Ustaz ulang balik semula. Kedudukan hamzah ada 5. 5 kedudukan hamzah. Mana 5? 5. 5 ya. Okey, yang pertama,
Hamzah berada di atas alif. Tengok pointer yang Ustaz dah buat ni. Ni ada. Okey, Hamzah berada di atas huruf alif. Yang kedua, Hamzah di bawah huruf alif. Ya, ni Hamzah, ni alif, dia di bawahnya. Yang ketiga, Hamzah 3/4 daripada garisan. Misal kata ini garisan, ini huruf alif dan Hamzah itu 3/4 daripada huruf alif. Yang keempat, Hamzah setara dengan garisan. Okey, ini nampak ni garisan. Okey, ini Hamzah. Dia berada di atas garisan betul-betul. Okey, yang kelima, Hamzah berumah. Hamzah tu ada rumah. Ini tak ada rumah. Yang ni pun tak ada rumah. Tapi yang ini Hamzah ni ada rumah. Okey, setakat ni dengar. Setakat ni dengar dan jelas dan faham. Dengar. Okey. Okey, Dengar. bukan setakat dengar. Faham ke tak faham? Faham. Okey, kalau faham, Ustaz nak Ustaz nak uji sikit. Faham. Okey, mana? Siapa? Takut. Okey, Kaisarah Humairah. Sebutkan Ustaz mana 5 kedudukan Hamzah yang kita nak belajar pada hari ini. Mana Kaisarah Humairah ada? Dia biasa kalau Ustaz sebut memang dia tak ada. Pelik. Baik, siapa yang angkat tangan tadi? Kaila. Ada ke nama Kaila? Kaila Kaisara. Ada. Nak jawab ke? Okey, sila jawab. Ada berapa kedudukan Hamzah? Buka mic lu, buka mic. Okey. Sebutkan dekat Ustaz ada berapa kedudukan Hamzah? Ada 5. Okey, yang pertama. Yang pertama. Apa dia? Ya, yang pertama. Okeylah. Yang pertama. Okey, ada siapa-siapa nak tolong? Okey. Kenapa tu? Dengar. Nak tolong, nak tolong. Silakan. Siapa nak tolong? Sebut nama. Baru start kenal. Tolong. Siapa yang nak tolong tu? Sebutkan nama. Okey, siapa nak tolong tadi? Saya. Silakan. Saya. Tak dengar pula. Dengar. Ustaz dengar. Saya nak tolong. Cikgu saya tak dengar. Ya, sebut. Ya, sebut. Sila. Hamzah di atas huruf alif. Okey, lagi.
Hamzah di bawah huruf alif. Okey, lagi yang ketiga. Oi, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Aduh, sakit telinga. Alamak, makin bising. Okey, tak apa. Tak apa. Okey, semua boleh tutup mic. Okey, semua tutup mic dulu, tutup mic. Okey. Okey dah, tutup mic. Alright. Cikgu, saya tak dengar. Kenapa tak dengar pula? Okey, dengar ke? Ustaz cakap ni dengar? Dengar. Okey. Dah. Alright. Okey, jadi Ustaz ulang kembali ya. Ada Hello? Okey, ada lima kedudukan Hamzah. 5 kedudukan Hamzah yang perlu kamu ingat. Yang pertama, Hamzah itu berada di atas huruf alif. Yang kedua, Hamzah berada di bawah huruf alif. Yang ketiga, Hamzah berada 3/4 daripada atas garisan. Yang keempat, Hamzah berada di atas garisan. Dan yang kelima, yang terakhir apa dia? Hamzah berumah. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar, kemungkinan kita akan belajar 2 sahaja dahulu. Dan seterusnya yang lain kita akan belajar pada sesi yang lain lah. Jadi kita tengok dulu apa yang pertama ni, Hamzah berada di atas huruf alif. Kita tengok apa dia ciri-cirinya. Okey, macam mana kita nak tahu Hamzah ni kena tulis atas huruf alif? Kita nak tahu macam mana Hamzah ni ditulis bawah huruf alif ke? Ataupun kena ada rumah ke? Inilah dia contoh keadaan yang perlu kita ingat. Baik. Kalau untuk kita tulis Hamzah ni atas alif kan? Kita tengok kata dasar mesti bermula dengan huruf alif. Kata dasarnya mesti bermula dengan huruf alif. Kata dasar bermula dengan huruf alif. Apa contoh kata dasar bermula dengan huruf alif? Sebagai contohnya asing ataupun alih ataupun angkat ataupun ambil. Itu semua bermula dengan huruf alif. Apa yang bermula dengan huruf A, selalunya akan jadi alif lah bila kita jawikan kan. Okey. Jadi bila kata dasar itu bermula dengan huruf alif, lepas tu depannya ada pula imbuhan awalan. Imbuhan awalan seperti di ataupun se ataupun ke. Okey, jadi huruf Hamzah mesti diletakkan di atas huruf alif. Okey, ini ayat panjang. Jadi Ustaz nak bagi macam mana cara mudah dia. Cara mudah nak bagi, kita tengok contoh. Okey, kita tengok mula-mula. Mula-mula kita kena tengok kata dasar dia. Kata dasar. Kalau kata dasar bermula dengan huruf alif, baru kita boleh tengok ada imbuhan ataupun tak. Kalau kata dasar dia tak ada huruf alif, jadi tak perlu tengok. Maknanya dia memang alif sahaja. Tak payah kita nak susah-susah Hamzah ni nak letak mana. Tak payah nak fikir Hamzah tu letak mana kalau kata dasar dia bukan bermula dengan huruf alif. Alright. Jadi kita tengok kata dasar huruf alif ditambah dengan imbuhan awalan di, se, ke. Itu barulah kita kena tulis Hamzah dalam huruf Hamzah atas huruf alif. Kita tengok contoh. Misal kata dasar dia bermula dengan urus. Urus dimulai dengan huruf alif. Alif, waw, u, ra, waw, sin, rus. Urus. Baik. Kita tengok. Ini dah mula daripada huruf alif. Jadi dalam otak kita mesti dah set, ini mesti ada Hamzah. Lepas ni ada Hamzah. Tapi kat mana?
Bila kata imbuhan awalan dia dimulai dengan di, se ataupun ke. Okey, misal kata kita tengok contoh kat sini, imbuhan awalan dia adalah di. Urus, kata dasar bermula dengan huruf alif. Lepas tu imbuhan awalan dia adalah di. Jadi kita kena tulis ada hamzah di atas huruf alif kat sini. Nampak? Diurus. Diurus. Kena tambah huruf alif. Kena tambah hamzah di atas huruf alif. Kita tengok contoh yang kedua. Kata dasar dia adalah orang. Kita tengok kata dasar dia adalah orang. Okey, orang dimulai dengan alif juga. Alif waw u. Alif waw u, rang. Orang. Okey, lepas tu imbuhan awalan dia, kita tengok ada ke tak imbuhan awalan dia? Imbuhan awalan dia adalah se. Okey, ada di, ada se, ada ke. Okey, seorang. Macam mana kita nak tulis seorang? Kita kena tambah hamzah atas alif. Sebab kata dasar dia bermula dengan huruf alif. Jadi kita kena tambah hamzah di atas huruf alif. Contoh yang ketiga. Misal kata, kita tengok ni apa? Arah. Arah kata dasar dia dimulai dengan huruf alif. Alif, a, roharah. Arah. Kata dasar dia huruf alif. Lepas tu depan dia ada imbuhan ke. Ke arah. Macam mana kita nak tulis? Kita kena tambah hamzah di atas huruf alif. Ke arah. Okey. Jadi macam mana? Yang ni boleh faham? Ustaz nak dapatkan respon. Boleh faham? Cikgu, saya nak pergi sana sekejap, sakit perut. Ya, siapa yang memerlukan masa untuk pergi ke tandas sila. Sila, Ustaz tak menghalang. Ya. Siapa lagi? Okey. Macam mana? Boleh faham yang ni? Dia ada dua keadaan. Okey, dia ada dua keadaan. Keadaan pertama kita kena tengok kata dasar dia. Kata dasar dia ni ada huruf alif ataupun tidak, dimulai dengan huruf alif ataupun tidak. Kalau dimulai dengan huruf alif, baru kita boleh tengok keadaan yang kedua. Kalau tak ada huruf alif dekat awal dia, kita tak payah fikir dah. Ada imbuhan ke, tak ada imbuhan ke, tak payah fikir. Tulis saja macam sedia kala. Tapi misal kata kalau ada huruf alif, baru kita tengok keadaan selepas dia ada imbuhan awalan ataupun tidak. Baru kita boleh fikir hamzah tu nak letak mana. Okey, jadi kalau semua dah dapat, ya, macam dah faham kan? Jadi Ustaz nak uji sikit-sikit lah, kan? Takkan kita belajar dengar saja. Baik, keluarkan ada buku tulis di samping kamu? Ada. Okey, kalau ada buku tulis, boleh tulis sekarang. Ya, saya. Aish, tak perlu bagi tahu. Sekejap, cikgu. Okey, sekarang ambil buku teks. Ya. Jap. Ya, Ustaz tunggu. Jangan risau, Ustaz tunggu. Okey, siapa yang dah ready? Boleh tulis. Ni nampak ni apa Ustaz tulis? Ustaz Mat, Yusuf. Jangan marah. Dah, cikgu dah. Sekarang Ustaz nak uji kamu.
Okay, dah ada buku tulis, dah ada pen. Dua lagi. Ada pen. Okey, sekarang Ustaz ada tulis, Ustaz ada tulis ni. Nampak ni apa yang Ustaz tulis ni? Atas. Okey, ni atas. Okey, sekarang depan ada imbuhan. Ada okey, ada. Okey, tutup mic kejap. Ustaz nak cakap. Adik, itu tadi. Okey. Sekarang ini perkataan atas, betul? Jadi dekat depan dia Ustaz nak tulis imbuhan ke. Minta maaf lah tulisan Ustaz ni pun tak cantik pula dalam ni. Cantik lah. Saya tulis cantik. Baik. Ini huruf kaf. Ini huruf kaf tau, kaf. Ni kaf. Jadi Ustaz nak kamu tulis apa jawapan dia. Apa jawapan dia? Ustaz nak tengok betul ataupun tidak kamu tulis. Ke atas. Yelah memanglah ke atas, tapi macam mana kamu tulis? Ada hamzah ke, tak ada hamzah ke? Ke atas. Tulis dulu dekat kertas. Atas Alif. Ustaz nak tengok. Ya. Tahu. Tulis dulu atas kertas, nanti Ustaz nak tengok. Mana Ustaz? Tulislah. Kertas. Jangan menyanyi, cari kertas jangan menyanyi. Tak nampak. Salah pula. Nah, betul kan? Mana yang salah betul kan? Salah lagi. Ini Ustaz memang tunggu nak jumpa dengan kamu dekat kelas ni. Salah lagi. Siapa yang dah siap? Sekejap kita nyanyi muka kamu. Belum. Okey, angkat tangan. Nanti Dah siap. Zarif pula. Tunjukkan dekat Ustaz. Belum. Cikgu dah siap. Ya, sabar. Ustaz tengok. Zarif Umar Tengok mana? susun. Tadi Ustaz nampak kamu angkat tangan. Boleh tunjukkan dekat kamera? Tunjuk. Ustaz, mana Ustaz? Mana? Ustaz tak nampak Zarif? Cikgu, apa perkataan dia? Arah ini Ustaz dah tunjuk ni arah. Atas. Ni atas. Mana Zarif? Ustaz tak nampak? Tengok Ustaz tak Zarif nampak, punya kamu dulu. goyang. Tengok Zarif punya dulu. Mana Zarif? Mana Asyik Zarif? bergoyang je tu. Ke A. Sabar. Ke atas. Okey. Ada hamzah Ustaz tu? Zarif ada hamzah tak? Ke atas. Saya tak faham Ustaz. Saya belum. Siapa angkat Saya dah tangan? siap. Mana angkat tangan? Saya siap. Angkat tangan macam ni, bukan suruh angkat tangan dalam video. Ustaz tak nampak. Macam mana? Angkat tangan macam ni. Macam mana? Okey, Ustaz angkat tangan ni. Saya dah Okey, siap. siapa yang Saya pakai dah siap. Ya, sabar. Ustaz pilih satu-satu. Siapa yang Tak pakai tengok. username Zuha3289 ni? Zuha3289. Okey, tunjuk dekat Ustaz.
Cikgu. Dah siap. Ya. Sabar yang lain sabar. Ya tahu. Okey, mana? Mana siapa pakai Zuhar 3289 ni? Dia tunjuk kat Ustaz, sabar Ustaz tak nampak. Belum Ustaz tak nampak. Satu-satu dulu. Satu-satu lah. Satu-satu dulu. Nur Dahlia. Nadia. Nur Dahlia. Ustaz dah panggil dah nama. Cikgu. Dah siap. Sabar Ustaz tak nampak. Cikgu Nanti siap. Ustaz tak nampak. Ada. Alright. Okey. Terima kasih Dahlia. Try pula. Dah, terima kasih dah. Dia Ustaz cakap lagi kita tak betul dia perempuan lain. Aku pun tahu. Saya Nurul pula. Nizati. Nurul Nizati. Aduh. Sabar. Alah. Janganlah kecewa. Sabar. Mana Nurul Nizati ada ke? Macam mana? Mana Ustaz nak tengok semua ni? Ni siapa? Nurdina. Kita cakap Ustaz ke atas. Okay. Alright. Okay, terima kasih semua. Okay, ada yang tulis. Okay, tengok ya, tengok. Tengok dekat whiteboard Ustaz ni, whiteboard Ustaz. Okay. Semua tengok dekat whiteboard Ustaz. Tutup dulu mic. Okay. Right. Ada yang tulis ke, ya Allah, tulisan apa ni? Ke atas macam tu. Ada juga yang tulis ke atas. Ada juga yang tulis okey. Ini yang Ustaz nampak lah. Yang 3 jenis jawapan. Okey, yang pertama kita tengok ya, yang pertama. Kita tengok yang pertama. Okey, Ustaz tanda huruf merah. Okey, kalau kita tengok ni, kata dasar dia memang atas, betul? Bila dia jumpa depan huruf kaf, okey. Kita tengok yang pertama. Ni jadi kalau kita baca, dia akan jadi ke atas. Belah David ada apa? Arif, Putih. Aduh. Dia ada bank. Tunai dengan bank. Kredit pun sama kan? Apa beza tunai dengan bank sebelah debit dengan sebelah kredit? Ke atas. Ni ke atas. Jadi yang ini Beza tunai dengan tunai. Bye-bye. Itu yang kerja sebalik. Kita nak buat kaedah analisis. Hak ni boleh kan? Kajian ni boleh tolong? Cikgu, saya nak ucap. okay. Nampak Ustaz? Sorry ada masalah sikit. Okey, jadi kita kembali kepada tulisan tadi. Okey, kalau macam ni. Alright. Okey, kalau kamu tulis macam ni, ini Aduh, tak dengar. tutup mic dulu.
Mana cikgu? Sudah cikgu. Apa di Ustaz? Mana Ustaz ni? Sabar apa? Sabar. Sekejap ya. Oh, Ustaz tengah tulis tu. Oh, patut lambat. Ustaz. Sabar. Okey, nampak? Nampak, Ustaz? Ustaz dah ada. Okey, sabar. Mama. Ustaz hilang. Ya, kenapa tu? Kenapa mengeja? Okey dah. Tutup mic semua. Ustaz nak cakap kejap. Okey. Kalau kamu tulis yang macam ni, ini jadinya ke atas, bukan ke atas. Sebab orang tak akan beza kaf alif ka, betul? Kaf alif ka, ta sin tas. Jadi ke atas. Okey, kita tengok yang ini. Yang ini pula ya, kita tengok ni. Okey, ke atas. Okey, kata dasar dia adalah atas. Depan dia ada imbuhan ke. Jadi Hamzah ni mesti ditulis atas huruf alif. Atas huruf alif. Jadi baru orang boleh faham ini ada ke atas. Jadi ini adalah yang betul. Kalau yang ini tadi ada Ustaz juga ada nampak ada orang tulis macam ni. Jadi ini betul ke tidak? Bukan saya tu. Ya, Ustaz tahu bukan awak. Baik. Jadi kalau kamu tulis macam ni, ini juga salah dalam kaedah Jawi. Salah sebab apa? Sebab Hamzah ni dia berada 3/4. 3/4 daripada garisan. Jadi untuk 3/4 daripada garisan, nanti kita tengok macam mana keadaan dia. Apa yang menyebabkan kita perlu tulis dia 3/4 daripada atas garisan. Jadi yang ni untuk kaedah Jawi adalah salah lah. Jadi yang betul adalah ini ke atas. Ini kaedah yang betul. Baik. Nanti Ustaz akan bagi sedikit latihan untuk kamu. Nak tengok lagi, boleh tak kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini. Right? Apa? Yang ni kita nanti tengok lagi. Kita teruskan dulu pembelajaran kita yang kedua. Apa yang kita nak belajar yang kedua. Baik, sekarang tengok. Boleh nampak slide tak? Tak dengar. Tanya kepada yang betul. Tak dengar? Tak dengar? Tak dengar? Tak dengar langsung. Tak dengar langsung. Dengar. Ya, cikgu. Dengar. Yang lain dengar pun? Bunyi deep. Yang lain? Bunyi ding je. Ding. Tak ada pun ding. Okey. Jadi Ustaz nampak ada yang cakap dia betul. Okey, tahniah Ustaz ucapkan kepada yang betul. Lepas ni Ustaz bagi latihan, kita tengok betul lagi ke tidak. Alright. Okey. Jadi yang kita dah tengok huruf hamzah di atas alif. Okey, kita tengok yang kedua yang kita nak belajar. Yang kedua pada hari ini, hamzah di bawah huruf alif. Okey. Hamzah di bawah huruf alif. Okey, yang lain boleh tutup kejap mic. Okey. Minta kerjasama kejap, tutup mic. Barang niaga. Ya. Jurnal jualan. Bagus. Okey. Alright. Jadi yang kedua kita nak belajar adalah hamzah di bawah huruf alif. Ini hamzah, ini alif, dia di bawah huruf alif. Jadi dia ada 3 keadaan. 3 keadaan ya.
Untuk kita nak tahu bahawa kita mesti tulis hamzah di atas di bawah huruf alif. Okey, kita tengok yang pertama. Keadaan dia adalah kata dasar berasal daripada perkataan bahasa Arab. Okey, misal contohnya kita tengok Islam. Okey, Islam kita mesti tulis hamzah di bawah. Tak boleh tulis hamzah di atas. Jadi aslam, tak jadi Islam. Kalau orang baca pun, ni nak baca Islam ke nak baca aslam? Jadi bila kita tulis hamzah di bawah huruf alif, kita tahu kita nak baca itu jadi Islam. Okey, apa contoh lain lagi? Ya betul, Islam. Lagi contoh lain lagi? Bagi kepada Ustaz contoh lain. Imam, betul, imam, betul. Lagi, ada lagi? Izhar. Ikat. Ikat bukan bahasa Arab. Siapa yang cakap ikat tu? Ikat bukan bahasa Arab. Okey, kena ingat kata dasar dia mesti berasal daripada bahasa Arab. Contohnya Islam, imam, ikhfa, izhar. Iman, betul, iman, betul. Okey, itu semua mesti kita tulis hamzah di bawah huruf alif. Okey, kita tengok keadaan yang kedua, apa dia? Keadaan yang kedua, perkataan yang bermula dengan i tunggal. Apa maksud i tunggal? Kita tengok dulu contoh dia. I tunggal dia seperti email. Ni email. Ataupun dagang. Apa lagi? Kita tengok contoh. Kenapa email? Sebab email bila kita tulis dalam Rumi, kita akan tulis macam ni. Mail. Ni. Inilah i tunggal. Ni nama dia i tunggal. Sebab tu kita kena tulis. Kena tulis i. Baru saya faham. Allah. Email. Kita tulis macam ni. Ataupun yang lain contohnya. Dagang. Dagang. Kita kena tulis macam mana? Dagang. Macam mana yang tulis? Entah. Hanya tu. Dagang. Dagang. Maaflah tulisan Ustaz Caca Murba dalam ni. Kalau dalam whiteboard, memang cantik. Cantik lah. Okey. Kita tengok lagi. Okey, itu contoh yang kedua. Okey, yang ketiga kita tengok mesti bermula dengan kata sapaan. Kata sapaan apa dia? Bukan iya. Bukan iya. Ini adalah Ingatkan iya. Bukan rupanya. Rupanya. Kenapa ni kita tulis? Kita tulis hamzah bawah alif. Kenapa? Tak tahu. Okey, kalau tak tahu Ustaz tunjukkan kenapa. Sebab kita tengok sama-sama. Kalau kita tulis ni macam ni kan. Jadi apa? Ayah. Tahu pun. Jadi sebab tu kita kena tulis hamzah bawah dia baru kita boleh baca jadi baru orang faham cara nak baca ni. Kan? Okey. Jadi itu dua benda yang kita belajar pada hari ini, iaitu hamzah berada di atas dan juga hamzah berada di bawah. Okay. Jadi apa lagi yang kita nak belajar? Lagi 3 benda yang kita belajar. Kenapa tu? Email. Islam. Jadi lagi 3 benda yang kita nak belajar yang awal-awal tadi. Okey. Okay kan? Apa tiba-tiba okey?
Bukan. Apa Okey. Dua ni kita dah belajar. Kita nanti lagi 3 ni kita akan belajar di kemudian hari. Kita belajar 2 ni dulu. Kejap lagi Ustaz akan bagi latihan. Sebab untuk jadual yang baru ni kamu kena buat latihan on the spot. Latihan on the spot. Bukan sport. Dah pukul 1. Nak balik. Bukan tengah kan? Balik. Okey. Latihan ni nanti Ustaz akan bagi dalam WhatsApp. Kamu buat latihan tersebut dan hantar dekat Ustaz. Okey, boleh faham? Tulis dalam buku. Nanti bagi dekat Ustaz. Nanti Ustaz semak, Ustaz check. Nanti barulah kita tahu betul ataupun tidak. Baik, untuk hari ini. Baik. Jangan borak. Siapa yang borak ni Isya dengan Izayah ni. Kita tanya buat apa tu. Ada borak pula. Okey, yang lain. Ini sahaja yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah kita akan belajar lagi Tak di dengar hari cikgu. lain. Tutup dulu mic. Nanti kalau dah tutup nanti dengar. Tutup dulu mic. Okey, saya tutup sekarang. Okey. Jadi ini sahaja yang kita belajar, 2 benda sahaja, iaitu kedudukan hamzah di atas alif dan juga kedudukan hamzah di bawah alif. Jadi 2 benda ni dia sebenarnya simple lah kita nak belajar. Tapi simple-simple pun Ustaz nak tahu kamu faham ataupun tidak. Ustaz akan bagi latihan nanti dekat WhatsApp. Kamu buat di rumah, buat di dalam buku tulis dan lepas tu hantar dekat Ustaz. PM Ustaz personally. Kena buat Ustaz. Yes. Kena buat latihan. Nanti Ustaz bagi dalam WhatsApp. Nanti latihan tu Ustaz bagi dalam WhatsApp. Kamu buat. Okey. Okey. Dan untuk tugasan minggu lepas. Ustaz baru terima beberapa jawapan. Beberapa Jawapan apa cikgu? jawapan apa? Minggu lepas Ustaz ada berbagi tugasan. Tugasan ada 2. Satu video cara kamu bersihkan najis mughalazah. Ustaz nak tengok cara kamu bersihkan najis mughalazah. Hantar video tersebut dekat link yang Ustaz dah berikan. Hantar ikut nama kamu, nama kamu. Yang kedua, video kamu menghafal surah At-Takatsur. Kamu hafal surah At-Takatsur, kamu ambil video dan hantar juga dekat link yang Ustaz dah sediakan. Jangan tersilap link. Mesti send dekat link yang Ustaz sediakan. Okey? Tapi Ustaz baru terima beberapa sahaja yang dah hantar. Jadi banyak lagi, ramai lagi yang tak hantar. Ustaz harap semua boleh hantarlah. Ya? Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menyertai sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap apa yang Ustaz sampaikan kamu boleh faham. Nanti buat tugas. Cikgu kalau video call. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu.
Cikgu nak cakap. Siapa yang nak cakap? Best cikgu kalau video call. Okey, siapa yang nak live boleh dah keluar. Kita akan keluar yang terakhir. Bye. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Saya yang terakhir keluar. Salah. Macam mana nak keluar ni? Macam mana nak keluar? Tekan telefon merah tu nak keluar. Okey. Okey. Siapa lagi yang tak keluar? Arifin? Okey, terima kasih.